Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu 'alaina ar-rahmati wal barakat. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah bi afdalis salawati wa azkat taslimat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil hasyri waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada saat dan ketika ini diberi ruang dan peluang oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu dan bertamu di rumah Allah yang penuh barakah ini, di dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi SAW salah satu taman di antara taman-taman syurga. Jikalau kita bercita-cita untuk menjejakkan kaki kita ke syurga Allah, maka lazimilah di atas muka bumi ini ke majlis ilmu, iaitu taman syurga. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita untuk bersama-sama berada pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, sama ada saya yang bercakap ataupun ibu ayah yang mendengar, untuk mendapat manfaat ilmu tersebut dan yang akhirnya melahirkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah pada malam ini, di kesempatan yang ada, sukalah saya untuk berkongsi sepotong firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Luqman, iaitu ayat yang ke-13. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pengajaran kepada anaknya itu, katanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sebesar-besar kezaliman. Maka saya yakin dan percaya ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, biasa dengar dah ayat ni tak? Maka kesempatan yang ada ni, marilah sama-sama kita bertadabbur, kita menghayati al-murad, kehendak apa yang sebenarnya hendak disampaikan kepada kita.
Maka Luqmanul Hakim ataupun Sayyidina Luqman ini namanya dipilih di antara 114 surah, maka namanya adalah salah satu daripada surah Al-Quran. Maka sudah tentulah Luqman ini ada kelebihan, ada hikmah yang diberikan kepadanya, kesolehannya dan sebagainya, sehingga namanya dipilih untuk berada di dalam Al-Quranul Karim, kalamullah. Maka para ulama berkhilaf, bersalah pandangan, berkhilaf. Ada yang mengatakan Luqman ini min awliyaillahis salihin, di kalangan wali-wali Allah yang soleh. Dan ada yang mengatakan Sayyidina Luqman ini merupakan seorang nabi yang mana dia hidup di antara fatrah tempoh antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Maka di tengah-tengah itu adalah Sayyidina Luqman. Maka itu khilaf pandangan ulama. Namun yang penting, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita ambil, bila nama disebut di dalam Al-Quran, bahkan nama surah diletakkan padanya nama orang itu, maka ketahuilah orang itu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua je. Pertama, nama bila sebut dalam Al-Quran ini, pertama hak mulia, hak baik, tak. Yang satu lagi hak celaka, tak. Hak jahat. Contoh Fir'aun, Qarun, Haman, nama mereka juga disebut di dalam Al-Quran. Namun ketahuilah, mereka ini sejahat-jahat manusia yang mana Allah rakamkan di dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran. Fir'aun, dia kata ana rabbukumul a'la, ngaku diri dia Tuhan yang maha tinggi. Tak. Bisa dia lagi daripada Allah, mendabik dada sehingga lupa diri, dan akhirnya pengakhiran dia di dalam mati lemah di Laut Merah. Qarun, kata Qarun, Fir'aun rabbul bashar wa ana Qarunu rabbul mal. Fir'aun Tuhan manusia, aku Qarun Tuhan segala harta benda. Memang kaya, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia sehingga dia lupa diri. Dan menurut kisahnya, dia ni diberikan kekayaan dan dia ada formula nak buat emas. Formula untuk buat emas, cetak emas. Bukan lomba emas, buat emas terus. Nak emas buat, nak emas buat, kok suka hati. Maka tak kaya macam mana. Bahkan sampai sekarang ni pun harta kita korek-korek jumpa harta, orang panggil harta Qarun juga. Dah. Mana sampai ni pun panggil harta Qarun. Tapi celaka kehidupan, celaka pengakhiran dia jahat. Maka tak ada apa-apa manfaat terhadap kekayaan yang dia dapat. Maka Sayyidina Luqman ini, Luqmanul Hakim ini, namanya Allah Ta'ala pilih dalam surah Al-Quran. Allah Ta'ala rakam peristiwa dia menasihati anaknya. Maka insya-Allah pada malam ini sama-samalah kita ambil pengajaran daripada nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kita ambil nasihat itu, kita tujukan kepada diri kita dan juga kita tujukan kepada anak kita, ayah-ayah sekalian, insya-Allah. Maka ayat yang ke-13 ini kata Luqmanul Hakim, ingat tak lagi tatkala Luqman berpesan kepada anaknya ketika dia memberi pengajaran kepada anaknya, dia panggil anak dia ya bunayya, wahai anak yang aku kasih, wahai anak yang aku sayang. Dan kata ulama, inilah lafaz kalimah selembut-lembut panggilan dengan penuh kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Maka dalam Al-Quran, orang-orang hebat dipanggil anak dia semua dengan kalimah ya bunayya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah
memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak dia Ismail. Maka kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, tengok digunakan kalimah ya bunayya, wahai anak yang aku sayang, aku kasih, inni ara fil manam anni azbahuk, sungguhnya aku tengok dalam mimpi aku sembelih kamu wahai Ismail. Dan Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapa pada segala nabi, Allah Ta'ala uji dia dengan peristiwa-peristiwa yang sangat ujian, yang sangat berat, yang bertemu dengan kematian. Contoh peristiwa ketika Allah perintah Nabi Ibrahim sembelih anak dia, maka ikut logik akal sembelih kau confirm mati. Maka Ibrahim kata, Ismail kata kepada ayah dia, maka buatlah apa yang telah kamu diperintahkan. Dan Nabi Ibrahim berjaya ikut perintah Allah. Dan sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala gantikan dengan kibash, maka itulah menjadi syariat kita dalam bulan melakukan korban. Sebelum itu Nabi Ibrahim juga diuji dengan perintah yang menyebabkan kematian. Antaranya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim daripada bumi Palestin untuk menghantar Nabi Ismail dan ibunya, mana isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini, Siti Hajar, ke Mekah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah, ila akhir ayat. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriatku, yakni Nabi Ismail sebahagian, seorang lagi Nabi Ishak berada di Palestin. Nabi Ibrahim ni ditempatkan biwadin ghairi zi zar'in, pada lembah yang padanya ghair zi zar'in, zar'un dengan maksud rumput, tumbuhan kecil, maknanya rumput pun tak ada, rumput tak ada, kering kontang, lembah. Maka logik akal, dengan sumber air tak ada, makanan tak ada, tak sampai sehari dua mati. Tapi perintah Allah, Nabi Ibrahim turut dan Nabi Ibrahim berjaya. Namun bila harta anak dan isteri ditetap di tempat yang penuh, orang panggil, kalau logik akal ni akan mati, tak ada apa ke benda, kering kontang. Nabi Ibrahim kata, Rabbana liyuqimus salah, maka sedemikian itu ya Allah, jadikanlah mereka ini orang yang mendirikan sembahyang. Bukan makanan yang Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala hantar, bukan sumber air, bukan manusia. Bahkan Nabi Ibrahim kata liyuqimus salah, jadikanlah mereka ini orang yang mendirikan sembahyang. Kerana Nabi Ibrahim percaya dan yakin, bila seorang itu mendirikan sembahyang, kemuncak kehambaan dia, kemuncak seorang itu sebagai hamba, bila dia sujud mengabdikan diri kepada Allah, maka takkanlah Allah Ta'ala nak sia-siakan hamba ni. Maka itu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana kita sebut dalam tahiyat akhir, kita sebut dalam selawat Ibrahimiyah. Maka bukan sahaja-saja kerana untuk kita mengingati sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka manusia yang hebat ini, Nabi Ibrahim juga memanggil anaknya dengan kalimah ya bunayya, wahai anak yang aku kasih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan anak dan isteri. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baiklah di kalangan kamu terhadap anak dan isteri. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, atas muka bumi ini akulah yang paling baik sekali dengan anak dan isteri. Maka ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kadang-kadang kita mari surah, mari sejid semayang jemaah,
pakai jubah, bersiwak, bersugi dan sebagainya. Banyak lagi sunnah Nabi yang kita buat. Namun sunnah Nabi dalam rumah tangga kita lupa. Ini yang Nabi pesan, sebaik-baik di kalangan kamu ialah baik terhadap anak dan isteri. Nabi tak sebut sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang baik dengan majikan dia, baik dengan anak buah dia, baik dengan sahabat dia, dengan jiran dia dan sebagainya. Nabi tak sebut. Bahkan Nabi sebut yang paling baik ialah dengan anak dan isteri. Maka besarnya pahala seorang ketua keluarga melakukan kebaikan, ihsan terhadap anak dan isteri. Kita tak, suatu hari pergi, lepas habis kuliah ni pergi makan roti canai. Mana kedai roti canai sini ada? Ada depan ni. Contoh, lepas kuliah pergi makan roti canai, kunci rumah tak bawa, janji dengan saing pula, okey, pukul 9 kita makan roti canai. Pukul 9 saing tu tak mari lagi. Tak. Dia lipat kita, tak. Setengah jam kita tunggu, barulah muncul. Barulah kawan ni siapa, setengah jam lambat. Maka tak jadi marah sebab kawan punya pasal tak marah. Tak, siap kita pula belanja dia. Padahal saing tu mari lambat. Tak, tapi kita belanja dia. Habis minum ngeteh, minum air, makan cian apa semua, balik pukul 11, anak bini tidur dah. Kunci tak ingat nak bawa, ketuk pintu dengung-dengang nak utuh pintu. Tak, 10 minit ketuk pintu tak mari, tak buka pintu dah. Bini tidur mati. Tak, bini penat jaga anak. Tak, orang ada anak kecil tahulah gana nyusu badan dan sebagainya, penat. Lalu lambat buka pintu. Bini ni buka pintu, dia pergi jekoh pula, marah. Benda lambat buka pintu, 10 minit, 5 minit je lambat. Saing dia tu setengah jam lipat je tunggu. Molek ada siap belanja makan. Maka ini jauh daripada sunnah Nabi SAW. Kadang kita backhand tak kena tepat. Boleh nak garang, nak backhand, tapi jangan baran, tak kena tempat. Bahkan anak-anak dia akan takut kepada kita, bukan dia hormat kepada kita. Tak. Kita suruh ke benda buat pun, mana dia buat sebab dia takut, bukan sebab penuh perasaan hormat, penuh perasaan kasih sayang terhadap kita. Maka kita ayah-ayah, kalau anak sayang kat kita tu tandanya berjaya kita mendidik anak. Ni backhand hangat ayah, bunyi motor, exhaust motor Honda Kak, peh ayah. Anak kata abah balik dah, tembak lagi. Tak berakhir ke ayah? Bahkan dia duduk dalam rumah tu dia tak rasa aman. Sebab tu duduk luar rumah semua lepak dengan kawan. Tak. Maka ada satu benda tak kena dalam keluarga kita. Maka Nabi sebut khairukum li ahli, maka sebaik-baik di kalangan kamu ialah yang baik dengan anak isteri. Masih belum terlambat untuk kita baiki. Untuk kita baiki ada kesilapan dalam rumah tangga kita, dalam didikan kita terhadap anak-anak. Bahkan inilah sebesar-besar sunnah Nabi SAW juga antaranya. Ketugas ayah yang pertama, kata Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah, menjaga anak-anaknya, anak tanggungan dia, isterinya, supaya bebas daripada mempersekutukan Allah Jalla wa Jalaluh. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, janganlah sekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu sebesar-besar kezaliman. Maka kata Nabi, ibda' bima bada Allahu bih. Maka dalam Al-Quran ini, nasihat Luqmanul Hakim ini, kalau kita tengok ayat yang ke-13 ini, kemudian datang ayat yang ke-14 sampai ke ayat 18, ada beberapa nasihat dia kepada anaknya. Maka yang teratas, yang terutama
yang pertama disebut, maka kata Nabi SAW, kamu mulakan dengan terhadap apa yang Allah Ta'ala mulakan. Maknanya bila Allah sebut hak ni dulu, maka benda ni sangat-sangat besar dan sangat penting. Bahkan Nabi SAW pada suatu hari, Nabi bersama para sahabat, kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dalam bab keadaan Nabi duduk, ketika Nabi duduk bersandar, maka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi, suatu hari Nabi sebut kepada sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bil akbaril kabair, ala unabbi'ukum bil akbaril kabair. 3 kali Nabi sebut, wahai sahabat semua, mahukah kamu aku khabarkan, aku khabar kepada kamu semua ni, bi akbaril kabair, sebesar-besar dosa. Dosa hak paling besar, hak pertama sekali, hak besar sekali apa benda? Maka sahabat kata, bala ya Rasulullah, nak tahu apa benda hak besar sekali, dosa besar tu? Lalu kata Nabi SAW, al-isyraku billah, hak pertama sekali syirik pada Allah. Maka dosa melakukan syirik ini sangat-sangat besar. Bahkan hadis Nabi tak bersalahan, tak, dia sinkronis. Benda hak Nabi sebut dengan Allah Ta'ala sebut, semuanya bertepatan, sama. Hak pertama sekali al-isyraku billah, dosa yang paling besar. Yang kedua Nabi sebut al-uquq walidain, derhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita tengok ayat yang ke-14 ni, perintah Luqmanul Hakim menasihati anaknya untuk taat kepada kedua ibu bapa. Maka Al-Quran dan hadis tak bersalahan, tak bercanggah ila akhir hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka nak disebut di sini, bila Al-Quran sebut, susung letak awal sekali, makna bukan saja. Maka perintah yang pertama, Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Maka kita ibu-ibu, ayah-ayah, terutama ayah-ayah lah, ketua keluarga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kalangan kamu ini ialah pemimpin, dan kamu akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan terhadap rakyat yang kamu pimpin. Kita ayah akan dipertanggungjawabkan terhadap anak-anak. Kalau kita tak ajar anak benda ni, maka kita akan di akhirat nanti kita akan didakwa. Sebab apa tak ajar anak benda ni? Maka nombor satu, kita jaga akidah, bebaskan akidah daripada sebarang kesyirikan, sekutukan Allah. Kerana akidah itu, buat ibadat banyak mana, kalau akidah tak tepat, akidah tak betul, maka tak ada guna juga beribadat tunggal-tunggik, semayang berapa, sedekah banyak mana, maka bila tak tepat dengan akidah, tak kena, kosong. Bahkan akidah keimanan ini kunci bagi kita untuk keluar daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebesar zarah keimanan yang ada, selepas kita dibakar oleh Allah Ta'ala dalam api neraka sebab maksiat, dosa dan sebagainya, tapi bila ada iman, makna akidah kita betul, mentauhidkan Allah, tidak syirik kepada Allah, tapi kita fasik, buat maksiat sebab lemah iman. Tapi iman tu ada, maka keimanan sebesar zarah itu kunci untuk kita keluar daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau tak, khalidina fiha abada, maka kalau tak ada keimanan, duduklah dalam api neraka itu selama-lamanya. Maka iman kunci untuk kita keluar daripada api neraka Allah. Dan iman juga asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Bila iman, tauhid kemah ibarat akar yang kukuh, wa far'uha fis sama', maka cabang-cabang dahannya menjulang ke langit, melahirkan buah-buah takwa, akhlak dan sebagainya.
Maka itulah pesanan yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya supaya tidak menyekutukan Allah. Bahkan Nabi Yaqub alaihi salam, tak kala Nabi Yaqub tengah nazak nak mati, maka dipanggil semua anak-anak dia. Maka kata Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, kamu laki-laki semua ni anak aku, ma ta'buduna min ba'di, lepas aku mati ni mu nak sembah siapa? Maknanya bukan soal mu lepas aku mati mu nak ke darah kenapa, lepas aku mati ni mu ada harta benda aku tinggal tak. Dia tanya, mu nak sembah siapa lepas aku mati ni? Tak. Maka kita sempat tak nak pesan benda tu agak-agak. Bahkan anak-anak kita pandang berebut harta je. Betul. Kalau ada harta, tak ada harta nak apa. Maka itu pesanan Nabi Yaqub kepada anaknya. Dan akhir zaman ini kita berada pada zaman fitnah. Maka fitnah ini sipi sama-sama tak jelas. Maka zaman Nabi dulu bertembung dengan musyrikin Mekah, sembah berhala Abu Jahal dengan Islam jelas. Maka kita di akhir zaman ini benda sangat-sangat sama. Dan kata Syekh Mustafa Sabri, akrabus silah ila kufri al-ilmaniyah, jalan yang paling singkat untuk seseorang itu tergelincir ke lembah kekufuran cukup bila dia berintikad dengan al-ilmaniyah. Ilmaniyah bahasa Arab, bahasa Terengganu dia sekularisme. Maka cukuplah seseorang itu boleh tergelincir ke dalam kekufuran bila dia berintikad dengan sekularisme. Bahkan zaman kita ni penuh dengan ideologi ism, kefahaman yang mendahulukan akal berbanding iman. Benda tak nampak mata tak payah nak percaya, benda hak tak logik di akal tak boleh nak terima. Bahkan kita sambut baru ni Isra' wal Mi'raj, ikut logik akal memang tak boleh nak terima. Nabi SAW kata, Allah subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga akhir ayat. Nak katanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam satu malam. Musyrikin Mekah kata apa? Tak logik langsung. Sebab apa? Orang Mekah kata pedagang-pedagang dia daripada Mekah nak ke Palestin, Masjidil Aqsa, berbulan makan masa. Tak? Berapa kali berok tahu baru siapa, berapa kali berhenti baru siapa. Nabi Muhammad kata satu malam. Tak percaya, tak logik di akal. Maka ada anak-anak muda kita, dia kata benda ni tak logik akal, dia tolak. Bahkan bila menolak perkara yang termaktub dalam Al-Quran, maka boleh jatuh, akidahnya boleh tergelincir. Dan banyak lagi lah kisah-kisah ataupun orang kata anak-anak muda sekarang ini terlalu bijak sangat mendahului akal berbanding wahyu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sekular ini ialah memisahkan agama dengan kehidupan. Bila cakap agama dalam surah Bala je, agama hanya ada dalam masjid. Tak, dia pesan kepada kawan dia, mu pergi semayang kat gini pakai tutup aurat, jangan pakai seluar pendek, tutup aurat comel. Lepas ni, lepas semayang kita pergi main bola kat padang bola. Tu main bola mulai ada nampak lutut. Maknanya Islam halal haram hanya ada dalam masjid, padang bola, jabat tempat kerja, tak ada halal haram. Kat pejabat nak galak laki orang dengan bini orang ikut pandai.
Itu menjadi punca penceraian. Tak. Mana halal haram ni beraket habis dengan kita dalam lubang jambang, nak begok kecil begok kita, kat rumah, dalam bilik, di mana-mana saja kita terikat dengan halal dan haram. Selagi mana kita beriman kepada Allah dan kita beriman dengan hari kiamat. Maka bila nak cerita pasal ideologi ni mendahului akal, dan baru-baru ni ada bila Shah Alam dilanda banjir tau. Kita Ulu Terengganu baru ni kena juga banjir tau. Saya pergi dekat Pengkalan Ajal. Kita dengar nama kampung takut dah, Pengkalan Ajal. Ingat mati tu. Rumah dua setekak hilang apuh. Kosong habis hadap benda. Tapi nak kira kisahnya banjir di Shah Alam, maka adalah sekumpulan mahasiswa universiti ni, dia pergi tolong bersih rumah ibadat orang Hindu. Maka adalah yang setuju, ada yang tak setuju. Maka saya lebih cenderung kepada pandangan yang kata tak boleh. Tak. Walaupun atas dasar dia kata kita bersih tempat rumah ibadat ni atas dasar dakwah. Dia orang kena banjir, kesiang. Maka kita kena tolong tunjuk Islam ini agama yang kebajikan, jaga kebajikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di antara perkara-perkara kebaikan. Maka di sini bila melibatkan agama, melibatkan kita agama Islam dan rumah ibadat agama Hindu, kita dalam Islam kita mengiktiraf agama lain, mengiktiraf kewujudan. Beza mengiktiraf kewujudan dengan kita mengiktiraf kebenaran tak sama. Sebab kita duduk dalam masyarakat majmuk, maka bebas untuk beramal dengan agama masing-masing. Tapi kita dalam Islam untuk mengiktiraf kebenaran agama dia jauh sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika mula-mula menyebarkan Islam di Mekah, orang musyrikin Mekah kata, ginilah wahai Muhammad, kita tak asal nak balah. Hari ni mu sembah ikut Tuhan nenek moyang kita, esok kita sembah Allah Tuhan kamu. Kita gila-gila, tak payah nak balah. Maka ini Nabi kata, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tak ada toleransi dalam isu akidah. Orang kata kait apa rumah ibadat dengan akidah? Maka di sini kita tengok rumah ibadat itu ibarat contoh mudah untuk kita faham. Contoh kuil dan sebagainya, tokon dan sebagainya, kotor kita pergi bersih. Lepas tu kita kata ke dia, syirik dekat Tuhan aku. Ibaratnya gitu. Kita bersih siapa molek? Syirik Tuhan aku. Sekutukan Tuhan aku, Allah. Maka ibaratnya gitu. Tapi ada yang katakan ini isu darurat. Darurat ni maknanya tak sampai hilang nyawa pun. Adakah ada orang mati kalau tak ada orang bersih rumah ibadat tersebut? Ada yang mati ke? Tak ada. Maka kalau betul lah kita nak tolong bersih rumah kediaman penganut Hindu tersebut, dan kita suruh rumahmu aku tolong bersih, tempat ibadatmu mugi bersih, senang. Tapi kita bimbang bila kita terlampau terbuka nak menunjukkan kebajikan Islam, dakwah dan sebagainya, tapi ini benda melibatkan akidah. Kenapa? Tempat ibadat itu ialah tempat berlakunya sebesar-besar kesyirikan. Dan kita tengok Allah Ta'ala kata apa? Syirik itu sebesar-besar kezaliman. Inilah ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kamu tolong menolong dalam melakukan perkara dosa. Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Sebab kita terlalu pemurah, kita pergi tolong bersih tempat ibadat rumah lain. Apa kita nak jawab di depan Allah? Sanggup kamu lihat
orang kafir itu mensyirikkan aku, mugi tolong bersih, lepas tu orang syirik dekat aku, sedangkan nikmat nyawa, makan minum aku bagi kamu. Nah, bahkan sepakat ulama mazhab Syafi'i tak boleh ambil upah bila buat-buat kerja dengan berkaitan dengan rumah ibadat bukan Islam. Pasang CCTV ke, pasang tikar ke anda dapat tender projek pasang kapek ke tempat ibadat lain, tak boleh, haram. Namun ada yang sepakat kata harus nak cari rezeki apa semua, tapi benda boleh elok. Bahkan rezeki ni luah lagi, nak boleh benda boleh elok, boleh kena elok. Maka itulah nak katanya nilai kemanusiaan kita. Kita nak tunjuk nilai kemanusiaan terhadap manusia ini, kena letak depan nilai keimanan dulu, ketakwaan kita kepada Allah, barulah mari nilai kemanusiaan. Bahkan Islam menyuruh kita membantu orang yang dizalimi hatta dia bukan Islam. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Kesyirikan, syirik ini, inna syirka la zulmun azim, dosa syirik ini sebesar-besar kezaliman. Kerana zalim itu, ta'rif zalim ialah wadu'a syai' fi ghairi mahallih, letak sesuatu pada bukan tempat dia. Zalim, zulmun, lawan dia adl, adil. Dan adil itu ta'rifnya ialah meletakkan sesuatu pada tempat dia, wadu'a syai' fi mahallih. Maka hari ini orang mula bila kita kata Islam agama yang adil, membawa kepada keadilan, dia kata Islam tak sama rata. Buktinya tengok bila pembahagian harta pusaka, hak lelaki dapat segiang, hak puan dapat setengah giang, mana adil? Mana sama, tak sama rata Islam ni, kata dia, kata orang yang anti kepada Islam. Feminisme, orang yang memperjuangkan hak kewanitaan ni, dia kata Islam tak adil. Sebab bagi dia adil itu ialah sama rata. Maka buktinya bila kita kata Islam ini adil, contoh bab harta lah, bab harta saka ni, bahkan Allah turun dalam Al-Quran berkenaan dengan mawaris, ayat-ayat yang berkaitan dengan harta pusaka ni, mana detail Allah Ta'ala bagi. Kalau hak ni mati tinggal anak ni bagian berapa panjang. Sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni bab harta ni akan balah, maka Allah Ta'ala terus letak garis panduan dia. Nak kata adilnya Islam, tengok bila mari bab harta saka ni, laki dapat segiang, puan dapat setengah giang. Contoh, mati si ayah, tinggallah seorang anak lelaki, seorang anak puan. Ni kita ceritalah ada nenek tu, pasal nak bagi mudah faham sahaja keadilan. Hak lelaki, anak lelaki ni nama Doloh, dapatlah 100,000 satu bahagian. Hak puan ni anak dia nama Timah, dapatlah 50,000. Tak, lelaki 100, puan 50. Maka Allah Ta'ala dia tahu hak lelaki diberi lebih ni sebab kena dengan tanggungjawab dia. Tak, contoh Doloh ni ada 100,000, Timah ni dapat 50,000, dua-dua nak nikah. Hak Doloh ni pergi pinang anak kampung sebelah, terima pinangan, nak nikah, mah kahwin 20,000, mampu dah situ 20,000, tinggal 80,000 pergi piti. Walimah habis 10,000. Contohlah orang bangsawan kan, contoh 10,000 habis dah situ. Hak asal jadi 100,000, kes nak nikah punya pasal tinggal 70,000 piti. Adik dia Timah ni asal 50,000. Mari pula orang lelaki seorang ni nak nikah dengan dia, dia kata dah abang aku atau mas kahwin ke tu 20,000, aku nak 20,000 juga. Dapat dia 20,000. Bahkan belanja kenduri pun semua tak keluar selesai pun. Hak abang ni 70,000, hak ni pun dapat 70,000 dah, sama. Tapi nak kata lelaki si suami ni besar tanggungjawab. Tak, dapat anak wi hadiah ke bini tu, wi anak kedua wi kata mah, beranak ketiga wi kata pula. Cukup 10 tahun nikah, hak ada asas 100,000 tu
15 sen tinggal. Sebab tanggungjawab. Ni adik ni asal 50,000, nikah dapat 20,000, mas kahwin 70,000. Tok lelaki bagi hadiah, bagi tu bagi ni 10 tahun nikah, hak asal 50,000 beriak jadi 100,000, kaya daripada abang ni. Maka Islam ini kena pada tempat dia, adil, letak sesuatu pada tempat dia. Maka lawan kepada adil ini zalim. Maka zalim ini letak pada sesuatu pada bukan tempat dia. Tak nanti bila bunuh orang itu adalah satu kezaliman. Betul, itu adalah zalim. Tapi tak kabarnya letak sesuatu pada bukan tempat dia. Selipar hak letak kaki, kita tak atas kepala. Zalim, menzalimi diri sendiri. Maka Allah Tuhan yang wajib kamu sembah, tapi kamu zalim, musembah Tuhan selain daripada Allah, meletakkan tempat yang selainnya daripada Allah. Maka inilah sebesar-besar kezaliman. Dan bila kamu tolong pula orang membersih tempat ibadat rumah orang lain untuk buat syirik kepada Allah, maka ini bersetongkol untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kita risau akan menyebabkan tergelincirnya akidah kita, keimanan kita tanpa sedar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya kamu syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluk, maka segala amal kamu bertebangan bagai debu-debu yang bertebang, kosong, tak ada apa semua, tanpa kita sedar. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akhirat esok-esok minal khasirin, daripada orang yang sangat rugi. Kita atas muka bumi ni kalau niaga rugi, contoh jual air depan tepi jalan, cuaca tak comel hari ni, hujan, maka rugi. Esok boleh niaga pula, cuaca panas, boleh ada untung, dan seterusnya. Itu atas muka bumi. Tapi akhirat bila rugi, tak boleh nak balik dah atas muka bumi. Bahkan kita akan menyesal, nangis keluar air mata darah sekalipun tidak akan bagi apa-apa manfaat. Maka itulah pesanan pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anak yang aku kasih, wahai anak yang aku sayang, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, dan sesungguhnya syirik, dosa syirik itu sebesar-besar kezaliman. Maka itulah nasihat pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Lalu datang ayat yang ke-14. Seterusnya Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya untuk taat kepada kedua ibu bapa. Maka insya-Allah kalau ada kesempatan pula pada ni, kita kupas benda ni pula. Sebab masuk isyak dah tak? Masuk isyak dah. Jadi kita tengok Luqmanul Hakim nasihat kepada anaknya. Kita ambil nasihat ini, kita tujukan kepada diri kita, dan kita tujukan kepada anak isteri kita yang menjadi tanggungjawab kita, yang mana esok-esok sekarang kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi sekadar itu sajalah pada malam ini, di kesempatan yang ada ini, untuk saya berkongsi. Dan yang paling penting, benda yang kita dengar ni, ia tidak akan jadi apa-apa melainkan sekadar maklumat sahaja. Tapi bila kita beramal, maka benda itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan kita sebar pula kepada orang lain, maka bertambahlah saham-saham yang mengalir pada kita. Ad-dalu ala khair kafa'ilih, orang yang tunjuk kebaikan kepada orang lain, maka dia dapat sebiji pahala sebagaimana yang orang lain buat. Jun nunjuk je dapat pahala. Maka sekadar itu sajalah pada malam ini, insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang terkurang, yang tersilap itu kesilapan saya memohon ampun, mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.